Izinkan saya ulas sikit sajalah tentang petition yang dikemukakan yang menyebabkan menjadi satu tomahan kepada kita bahawa seolah-olahnya ahli parlimen Kuala Terengganu ni menang kerana dia merasuah. Jadi hakim telah pun mengeluarkan keputusan. Perbicaraan kemudian disusuli dengan keputusan oleh hakim yang mana dengan jelas sebenarnya pihak hakim pilihan raya telah memutuskan tidak menamakan mana-mana pihak di dalam apa yang disebut sebagai unsur rasuah. Dia semata-mata kata ada unsur rasuah. Maka kerana itu ia dibatalkan. Jadi ramailah yang pening kepala. Pening kepala pasal apa? Tiba-tiba boleh bertanding semula. Kerana mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya, sekiranya seseorang itu disabitkan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya, maka dia sepatutnya tidak boleh bertanding lagi dan tidak boleh mengundi seperti mana yang berlaku di dalam kes Cameron Highland. Saya berterima kasih dan alhamdulillah sebenarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah telah membuktikan bahawa apa yang ditomahkan kepada kita adalah tidak betul. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah saya yakin bahawa rakyat di Kuala Terengganu sangat arif dan sangat faham tentang apa yang sebenarnya berlaku. Ia berkaitan dengan program kerajaan, tanggungjawab kerajaan untuk membantu rakyat. Dan kerajaan bukan membantu rakyat semata-mata semasa dalam tempoh pilihan raya. Tetapi kerajaan secara berterusan telah membantu rakyat sejak daripada kita memenangi kerajaan negeri, sejak daripada kita memenangi dengan dalam masa yang sama menawarkan 20 manifesto, dilaksanakan satu persatu. Bukan kita laksanakan semata-mata ketika pilihan raya. Mana boleh nak selesaikan manifesto dalam tempoh yang singkat 20 dalam masa beberapa hari saja tempoh kempen. Tetapi dilaksanakan sepanjang masa. Dan termasuklah berterusan. Kerana ketika itu semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu, kerajaan negeri Terengganu belum lagi dibubarkan. Dan itulah sebenarnya program bantuan yang dilaksanakan secara berterusan oleh kerajaan negeri. Tuan-tuan, sejak saya dilantik sebagai ahli parlimen di dalam penggai yang lalu, saya telah diberi kepercayaan ketika menjadi kerajaan Perikatan Nasional untuk menjadi timbalan menteri. Dan ketika itu, negara sedang berhadapan dengan masalah COVID-19 yang sangat serius. Dan tanggungjawab yang diberi kepada saya adalah timbalan Menteri Sains Teknologi yang mempunyai tanggungjawab besar ketika itu untuk menjayakan perkara yang menjadi kunci kepada pemulihan negara. Perkara yang menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa, kesihatan rakyat dan seterusnya memulihkan, membuka pasaran ekonomi negara. Iaitulah program vaksinasi. Dan program inilah yang sebenarnya di dalam semua laporan yang dibuat adalah merupakan kunci kepada fasa-fasa yang penting di dalam pemulihan negara. Saya dimaklumkan, saya minta maaf, tadi dah disebut Datuk Seri Ahmad Said ada berucap. Tadi ada yang WhatsApp pada saya, dia sebut juga nama saya. Dia kata saya buat apa semasa jadi ahli parlimen. Saya nak beritahu dia boleh berkumpul, dia boleh berucap di dalam pentas yang terbuka adalah kerana kejayaan kita memulihkan ekonomi negara, boleh memulihkan masalah COVID-19. Ketika kita menjadi kerajaan, menjayakan program vaksinasi, memberi perlindungan sehingga kita dapat menurunkan kadar jangkitan.
sehingga dapat bergerak daripada fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat pelan pemulihan negara. Dia mengambil alih kerajaan dalam keadaan kita telah memulihkan ekonomi negara. Pasal tu boleh bercakap sekarang ni, kalau tak kena kurung dalam rumah. Betul atau tidak? Tuan-tuan, selepas PRU ke-15, kita tak menjadi kerajaan. Mereka yang membentuk kerajaan, tak perlu saya ulas dari segi macam mana mereka membentuk kerajaan. Tetapi sebagai ahli parlimen pembangkang, saya tetap diberikan tanggungjawab yang penting. Di dalam Perikatan Nasional, saya dipertanggungjawabkan sebagai pengerusi portfolio bagi sains dan teknologi. Di peringkat parlimen, yang merupakan bertanggungjawab terhadap semua parti, daripada semua parti, sama ada daripada kerajaan ataupun bukan kerajaan, dibentuk jawatan kuasa khas parlimen. Ada 10 jawatan kuasa semua sekali. Dipertanggungjawabkan untuk memantau kementerian-kementerian. Ada 10 jawatan kuasa yang terdiri daripada pelbagai parti. Dalam jawatan kuasa ini, terdiri daripada ahli-ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen, daripada DAP ada, daripada PKR, semua ada. Termasuk daripada PAS, daripada Bersatu dan sebagainya. Daripada 10 jawatan kuasa ini, tuan-tuan, masing-masing ada pengurusinya. 2 jawatan kuasa berjaya dimenangi, dipegang pengurusinya oleh ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. 1, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, mantan menteri daripada Perikatan Nasional. Dan 1 lagi jawatan kuasa berkaitan dengan sains, alam sekitar dan peladangan, yang mempunyai kuasa untuk memantau perjalanan 3 kementerian. Kementerian Sumber Asli, Kementerian Sains Teknologi, Kementerian Peladangan. 1 lagi jawatan kuasa ni, tuan-tuan, yang dilantik sebagai pengerusi adalah ahli parlimen Kuala Terengganu. Dan jawatan kuasa saya ini adalah jawatan kuasa yang aktif, memainkan peranan membela rakyat, memanggil menteri untuk memberi keterangan. Bayangkan Menteri Peladangan, Komoditi tidak boleh mengelak hadir memberi keterangan kepada kita di dalam jawatan kuasa ini. Menteri Peladangan ni siapa? Timbalan Perdana Menteri. Hari itu seketika keputusan petition dibuat berkaitan dengan petition Parlimen Kuala Terengganu. Saya sebenarnya dijadualkan untuk pergi ke Bogor, Indonesia. Sebab saya dilantik sebagai mewakili Parlimen Malaysia untuk berucap di dalam persidangan ahli-ahli parlimen berkaitan dengan sains dan teknologi. Tetapi dikarenakan oleh keputusan petition, ketika itu tiket kapal terbang beli belaka dah, parlimen yang beli. Hotel booking belaka dah, parlimen yang bayar. Dikarenakan oleh petition ini, saya terpaksa menelpon speaker dan memaklumkan bahawa dikarenakan oleh ini, saya terpaksa membatalkan. Bayangkan tuan-tuan, sayangnya kita, ruginya kita, dikarenakan oleh keadaan yang berlaku ini. Kerana itulah tuan-tuan, kita sebagai rakyat di Terengganu tahu apa yang berlaku. Saya ingin menegaskan sekali lagi, kerajaan yang ada di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah kerajaan yang gagal. Mereka gagal melaksanakan tanggungjawab ketika rakyat memberikan kuasa kepada mereka untuk menunaikan janji memulihkan ekonomi negara, memperbaiki keadaan kos sara hidup rakyat yang semakin tertekan oleh harga barang yang mahal, kejatuhan nilai mata wang ringgit. Kementerian-kementerian kelihatannya tidak diuruskan dengan baik, dengan menteri-menteri lebih sibuk berpolitik daripada menjalankan tugas yang sepatutnya mereka laksanakan. Betul atau tidak? Maka kerana itu kerajaan ini
Sekiranya mereka malas untuk buat kerja, wajib untuk kita turunkan dengan kaedah yang demokratik. Betul atau tidak? Dan kaedah demokratik yang terpampang di depan kita pada hari ini, tuan-tuan. Pertamanya adalah untuk menterjemahkan keputusan rakyat, referendum rakyat melalui pilihan raya negeri ini. Dengan memberi keputusan yang jelas, terang, benderang, kemenangan kepada Perikatan Nasional, kemenangan kepada PAS. Boleh atau tidak? Dan insya-Allah dengan keputusan ini, tuan-tuan, kita telah mendapat isyarat betapa rakan kita di Sarawak tidak mahu lagi memberi sokongan melalui ucapan, melalui laporan yang kita dapat bagaimana Ketua Parti GPS di Sarawak ada buat kenyataan mereka tidak akan bantu Barisan Nasional untuk pilihan raya di sini. Dan begitu juga isyarat yang sama kita terima daripada parti di sebelah Sabah. Tuan-tuan, sikit saja lagi tuan-tuan, insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas bulan 8, bye-bye. Kerana itulah sekarang ni tuan-tuan, dia cukup bimbang. Rakyat dapat melihat bagaimana tindakan-tindakan yang diambil pada hari ini, tuan-tuan, adalah tindakan-tindakan politik. Seakan-akan menyalahgunakan kuasa. Dia beritahu tak boleh masuk universiti untuk berpolitik. Mereka yang masuk dalam universiti buat aktiviti politik. Mereka kata tak boleh masuk sekolah untuk berpolitik. Mereka yang buat menggunakan sekolah pada hari ini untuk berpolitik. Betul tak tidak? Dan macam-macam lagi tak perlulah saya ulas. Sebab seolah-olah kerajaan hari ini mentang-mentanglah berkuasa. Mereka merasa seolah-olah mereka boleh buat apa saja. Seperti mana yang disebut oleh ahli parlimen daripada Hulu Langat. Ini kerajaan kita. Ikut suka kita lah nak buat macam mana. Kita boleh sokong lagi ke orang macam ni, tuan-tuan? Tak boleh. Kita perlu buat perubahan. Rakyat Kuala Terengganu perlu beri isyarat yang jelas perubahan ini, tuan-tuan. Maka kerana itu saya menyeru supaya dalam pilihan raya ini tolong beri kemenangan yang besar kepada calon-calon di DUN kita. Boleh atau tidak? Dan jangan lupa bantu saya di peringkat parlimen. Kalau hari itu dia kata kemenangan di parlimen dikeranakan oleh ada unsur rasuah, tengok kali ini, tuan-tuan. Kita tak ada buat semua itu, tuan-tuan. InsyaAllah rakyat akan tunjuk. Tak ada air siswa pun, tak ada air bilia. Boleh ada, kita boleh bagi majoriti yang jauh lebih besar. Boleh atau tidak? Jadi saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!